Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada pengulas politik yang menyatakan bahwa tindakan Najib Tun Razak memohon maaf kepada rakyat Malaysia dan juga tindakan beliau mendedahkan beberapa perkara tentang 1MDB adalah satu tindakan yang salah dan mengundang bahaya kepada diri beliau sendiri. Pengulas politik kata Najib melakukan kesilapan yang besar dan mungkin perkara itu bukan membawa kebaikan kepada Najib. Permohonan maaf Najib tidak membawa kebaikan kepada beliau, bahkan mungkin akan menyebabkan perkara yang lebih teruk, lebih buruk berlaku kepada Najib. Salah satu daripadanya ialah kenyataan daripada bekas peguam yang pernah dilantik oleh Najib Tun Razak, iaitu Apandi Ali. Kalau anda masih ingat, Apandi Ali ialah bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali yang pernah dilantik oleh Najib Tun Razak. Apa yang berlaku menurut peguam negara, bekas peguam ini? Permohonan maaf Najib bukan satu tindakan yang bijak menurut beliau lagi. Anda boleh melihat di dalam Sinar Harian isu ini. Apandi Ali kata permohonan maaf Najib bukan satu tindakan yang bijak. Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali menyifatkan tindakan Datuk Sri Najib Razak membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kes salah laku berlaku dalam syarikat Pelaburan Strategik Negara 1MDB itu semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada Khamis yang lepas adalah satu tindakan yang sebenarnya kurang bijak. Selain daripada itu, apa yang berlaku ialah netizen mula ada beberapa tulisan di laman TikTok dan ada juga di dalam laman sosial yang lain. Mereka mula membuat spin. Mereka spin apa yang dinyatakan oleh Najib Tun Razak. Ada yang mengatakan kononnya pengakuan ataupun permohonan maaf Najib itu membuatkan Najib kelihatan seolah-olah mengakui bahawa ada kesalahan dalam pentadbiran beliau sendiri. Ada juga yang menspin permohonan maaf Najib itu sebagai satu tindakan yang memperlihatkan betapa lemahnya Najib di dalam pentadbiran beliau semasa jadi Perdana Menteri, sehingga beliau dengan mudah boleh diperdaya oleh Jolo dan juga sekutunya. Walaupun Najib kata dia dipengaruhi ataupun dia diperdaya oleh Jolo dan sekutu sahabatnya, namun demikian apa yang dilihat oleh netizen ialah kelemahan Najib di dalam pengurusan 1MDB. Kalau betul Najib bagus, kata netizen, dia sepatutnya tidak boleh diperdaya. Selain itu, ada juga netizen yang menganggap tindakan Najib memohon maaf itu memperlihatkan bahawa ada kesilapan juga di dalam pertindakan Najib memecat Muhyiddin Yassin dan juga seperti Syafi Afdal. Apa yang mengejutkan kita ialah apabila ada netizen, khususnya Walaun, para penyokong Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional kini mula menggunakan permohonan maaf Najib itu dispin pula supaya Najib patut memohon maaf kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin itu pula. Saudara, apabila itu berlaku, ini satu perkara yang memang tidak mendatangkan perkara yang baik kepada Najib. Itulah apabila permohonan maaf itu mula tular, banyaklah yang berlaku. Disangka itu telah dapat mengurangkan suhu kemarahan rakyat terhadap isu 1MDB, namun apa yang berlaku bukan makin surut, makin bertambah keliru. Ada netizen yang mula menyatakan bahawa mereka kini makin hairan apa sebenarnya yang berlaku dalam kes 1MDB, dan ada juga yang menyatakan supaya kes itu harus diteruskan dan permohonan Najib itu, maaf Najib itu adalah
dia, hak Najib. Dia tidak ada tiada halangan untuk memohon maaf, tetapi untuk menghentikan kes tersebut itu satu perkara yang tidak elok. Jadi apa pendapat kamu semua? Adakah anda juga setuju seperti yang dinyatakan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali ini, bahawa beliau menyifatkan tindakan Datuk Seri Najib membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kes salah laku yang berlaku dalam Syarikat Pelaburan Strategik Negara 1MDB semasa Najib menjadi Perdana Menteri pada Khamis yang lepas adalah satu tindakan yang bukan satu tindakan yang bijak. Adakah anda juga sependapat dengan Apandi Ali? Ataukah anda sependapat dengan Najib? Yang menjadi pertanyaan juga ialah, siapa yang menasihati Najib membuat permohonan tersebut? Agak-agak siapa? Tak tahulah kan, adakah peguam yang mempengaruhi Najib untuk membuat permohonan maaf itukah, atau memang itu kehendak Najib? Sebenarnya kita mau tahu jugalah kan, siapa di dalam menasihati Najib supaya membuat permohonan maaf tersebut. Karena bukan mudah untuk membuat keputusan memohon maaf ini. Lebih-lebih lagi kalau difikir-fikirkan seperti yang dinyatakan oleh Apandi Ali, bekas Peguam Negara ini, itu satu tindakan yang bukan bijak. Pastilah Najib pun akan terfikir dan memikirkan. Ada dua pertanyaan lah. Pertama, siapa yang menjadi dalang menasihati Najib supaya memohon maaf? Kedua, apa yang terfikir oleh Najib ketika membuat permohonan maaf itu? Adakah Najib sudah benar-benar terdesak untuk melepaskan diri daripada penjara? Terdesak untuk dikeluarkan daripada penjara? Agak-agaknya bagaimanalah kehidupan Najib di penjara itu, sehingga ada netizen yang cakap mungkin Najib sudah terdesak sangat. Berbanding Anwar Ibrahim tidak pernah membuat kontroversi seperti ini ketika beliau di dalam penjara satu ketika dahulu. Anwar Ibrahim sudah terlatih dalam penjara. Najib kali pertama masuk penjara dan baru 2 tahun sudah membuat permohonan maaf. Tak pastilah apa seterusnya akan berlaku. Pertanyaan-pertanyaan itu makin lama makin banyak, dan ada juga penganalisis politik dan pengulas politik kata kenyataan dan permohonan maaf media Najib itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa Anda tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Permohonan maaf Najib bukan satu tindakan yang bijak. Jumpa lagi. Bye-bye.